Pembelajaran abad ke-21 ni saya rasa sangat efektif sebab pada mulanya kita tahu sebelum ni kita mengamalkan konsep spoon feeding. Maksudnya pembelajaran pasif di mana cikgu hanya memberikan maklumat dan student terus menerima. Tapi dalam pembelajaran abad ke-21 ni kita nampak kolaborasi di antara guru dan pelajar tu. Maksudnya guru menanyakan soalan tapi pada masa yang sama juga guru mempelajari sesuatu dari pelajar. Maksudnya dua-dua side dia berkomunikasi secara dua hala. Pada pandangan saya mengenai pembelajaran abad ke-21 adalah itu satu yang bagus kerana saya merupakan antara yang menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21. Sebagai contoh, pembelajaran abad ke-21 yang saya ingat seperti gallery walk dan gallery walk dan menggunakan traffic card lambang kita faham atau tidak. Bagi saya itu sesuatu yang bagus kerana kalau sebelum ini kita hanya menggunakan kaedah chalk and talk di mana guru hanya berkomunikasi satu hala, tiada berlakunya komunikasi dua hala di antara pelajar dan guru. Mungkin guru hanya bertanya kepada pelajar hanya okey faham, saya faham tapi tak ada yang menunjukkan dia faham. Sebagai buktinya peperiksaan mereka gagal, tidak mendapatkan keputusan yang bagus. Jadi dengan adanya wujudnya Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan kaedah pembelajaran ke abad ke-21 dia sangat bagus, selaras dengan kemajuan teknologi yang kita hadapi kini. Pembelajaran abad 21 ni lebih mudah sebab kita belajar ni dalam satu perbincangan, satu grouping, dan lagi satu banyak alatan-alatan membantu belajar yang membolehkan kita lebih mahir dalam suatu bidang. Okey, pembelajaran abad ke-21 melalui pandangan dan kefahaman saya ialah satu kaedah yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar para pelajar menggunakan teknologi dan kaedah yang memudahkan pelajar. Dia tidak menerangkan semata-mata. Sebagai contoh, menggunakan monitor, menggunakan komputer, menggunakan kad manila tanpa kita. So pembelajaran abad ke-21 ni ia menggalakkan para pelajar untuk berkomunikasi bukan sahaja bersama dengan guru tapi di antara mereka juga untuk mengenai suatu perkara atau kefahaman itu. Sebenarnya waktu sekolah menengah dulu saya antara kelas yang pertama peneraju pembelajaran abad ke-21 ni. Maksudnya kelas kami adalah salah satu yang terpilih dalam pembelajaran ni diaplikasikan. So, apa yang saya faham ialah pembelajaran abad ke-21 ni dia lebih fokuskan kepada collaborative learning di mana student dia lebih banyak melakukan tugasan dalam kerja kumpulan. Dia tak lagi kerja secara individu. Macam tu. Okey. Apa yang saya faham tentang pembelajaran abad ke-21 adalah yang lebih tersusun dan lebih efektif. Dengan seperti contoh pelajaran abad 21 ni lebih menekankan dari segi pelbagai aspek lah. Bukan sekadar hanya mengajar dan belajar tapi lebih luas lagi. Okey, disebabkan saya pun pernah menggunakan pembelajaran abad ke-21 ini, apa yang saya nampak kesannya kan para pelajar lebih memahami, lebih mudah daripada kita belajar teori semata-mata. Kerana kita mungkin benar guru tu mengajar, guru tu berkemahiran dan berilmu, tetapi mungkin kaedah yang digunakan guru salah. Dan dengan contohnya kaedah abad ke-21 ini dia menggalakkan berkomunikasi antara pelajar. Guru hanya menjadi perantara, bukan? Jadi para pelajar dia lebih mudah memahami. Dia lebih mudah memahami dan dia boleh mengajar kawan dia. Sebagai contoh, saya tak faham tapi mungkin kawan saya faham. So dengan kaedah dia penjelasan yang disampaikan oleh kawan saya itu akan membuatkan saya faham. Dan dengan aktiviti yang kami jalankan menggunakan kaedah 21 seperti gallery walk, seperti pembentangan, seperti menggunakan permainan komputer akan memudahkan, lebih menggalakkan. Jadi apa yang saya berkatakan kelebihan kepada para pelajar abad ke-21 ini, pembelajaran abad ke-21 ini memberi pelajar lebih kefahaman, lebih tahap komunikasi dan menggalakkan kan insya-Allah boleh meningkatkan pencapaian akademik pelajar tersebut. Pembelajaran sekarang lebih seronok. Pelajar lebih berinteraksi sesama sendiri.
sebelum ni dia agak pasif, tapi sekarang kita nampak pembelajaran tu adalah lebih aktif dan student lagi have fun dalam kelas. Pada pendapat saya lah, kepentingan pembelajaran abad 21 ini dia lebih kelebihan yang diperoleh adalah pelajar-pelajar lebih yakin untuk berkomunikasi dengan pelbagai masyarakat. Sebab pembelajaran abad 21 ini menekankan kaedah bukan sahaja guru yang mengajar, malah murid juga turut mengajar rakan-rakan. Jadi pembelajaran abad 21 ini kepentingan yang diperoleh, kebaikan yang diperoleh ini dapat memudahkan mahasiswa ni berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang lain. Okey. Semua perkara mesti ada positif dan negatifnya. Begitu juga dengan pembelajaran abad ke-21. Apa yang saya alami dan saya nampak pelajar abad ke-21 kerana mereka melebihkan group work, kerja secara berkumpulan. Jadi apabila kerja secara berkumpulan ni tak semua mencurahkan idea. Ada yang sekadar menumpang sahabat sahaja. Macam okey, seorang tolong tulis, yang 3 orang tolong bagi idea. Jadi tak seimbang. Mungkin yang tulis tu tak tahu apa-apa. Dan bila bentang, saya dah tulis, so bukan saya tugas membentang. Okey, bagi saya tu nampak dia macam lebih, dia macam memang dia fokus kepada kumpulan, tapi akan ada yang tak faham. Akan dekat okey, 3 orang faham, seorang tak faham, tapi mereka akan ambil suara majority faham. Daripada itu dia memberikan apa kita nak kata how to say, dia, kepada guru tu, dia macam guru tu saya terfikir kaedah mana yang sesuai untuk pembelajaran macam ni. Macam contoh nak ajar baja, yang mana lebih sesuai, nak guna kaedah gallery walk, nak guna video atau nak guna pembentangan. So dia akan memberi cikgu macam, takkan kita nak ulang yang sama, sikit-sikit gallery walk, sikit-sikit gallery walk, sikit-sikit gallery walk. So cikgu ni dia akan memberi beban sedikit pada guru untuk berfikir luar kotak, untuk membuat sesuatu yang baru. Pembaharuan mengenai cara pengajaran dia dari semasa ke semasa. Rasanya bukanlah dia sesuatu kekurangan, tetapi apa yang saya perasan, sebab saya juga adalah seorang pelajar sarjana muda pendidikan dan most of kami punya kelas pun cuba mengamalkan pembelajaran abad ke-21 ni. Tapi apa yang saya perasan ialah guru-guru, bakal guru-guru ni dia akan lebih rasa tertekan sebab dalam pembelajaran abad ke-21 ni dia amat memfokuskan kepada para pelajar. Maksudnya prestasi dan progres pelajar tu. Tetapi pada masa yang sama, silibus pelajaran tu lebih banyak masa diperlukan untuk kita cover semua. Sebab contoh satu bab selalunya kalau pembelajaran sebelum ni, pembelajaran pasif, dia hanya mengambil masa seminggu. Tapi disebabkan banyak tugasan kerja kumpulan, collaborative learning, dia mengambil masa sehingga 2 atau 3 minggu untuk diselesaikan. Pendapat saya, kelemahan yang kita dapat, kelemahan yang terdapat pada pembelajaran abad ke-21 adalah mungkin dari segi prasarana. Contohnya di sekolah, kekurangan setengah sekolah terdapat kekurangan kemudahan prasarana untuk pembelajaran lah. Ia akan menjejaskan pembelajaran di sekolah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ingin membuat soal sedikit berkenaan dengan kerja kursus saya, iaitu falsafah dan dasar.